قولي ربي زدنا علما وارزقني فهما ربي زدنا علما وارزقني فهما ربي زدنا علما وارزقني فهما amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita mulakan kelas kita dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah ala hazihi niyya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Sihat semuanya? Alhamdulillah. Rasa macam dah lama tak jumpa. Kan? Dah lama kan? Dah 2 minggu lebih lah saya rasa. Saya pun dikhabarkan pada 2 minggu yang lepas seminggu yang lepas kawan saya yang ganti kan, sebab saya tak ada kat Singapura. Jadi alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan nikmat ke atas diri saya dan juga keluarga kerana kita pergi menunaikan umrah pada beberapa minggu yang lepas lah. Alhamdulillah. Semoga saya pun mendoakan semoga setiap daripada kita bakal mendapat jemputan daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah untuk menjadi tetamu dia lah di sana dan juga menjadi tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tak tergambar lah kalau orang tanya pun macam mana kat sana kan. Every time anyone ask me, saya pun tak tahu nak cakap apa. Sebab tak tergambar, tak boleh nak cakap macam mana. Yang boleh cakap alhamdulillah, insya-Allah kalau ada rezeki pergilah. Pergilah sebab memang itu tempat kita, that is our home. What we call our home lah. Kalau kita kata kat sini, kita punya home tu kampung kan, kampung halaman. Tapi pada saya, roh kita, roh kampung kita ni dekat sana sebenarnya. Dekat Mekah, dekat Madinah. Sebab kita kat sana akan beribadah je. 24 hours kita akan ibadah. Sikit tidur, banyak ibadahnya sebenarnya. Saya mungkin taklah, saya banyak tidur mungkin, tapi sikit ibadah. Tapi orang-orang kat sana memang tak pernah stop tawaf tu. Dekat Mekah tu tak pernah ada time untuk stop pun tak. Jadi kalau kita kata negara barat tu negara yang tak pernah tidur kan, tapi tidak. Sebenarnya dekat Mekah tu tempat yang tak pernah kosong tu dekat Mekah. Sentiasa akan ada orang tawaf. Dan kita nampak orang je tawaf. Tapi sebenarnya di sebalik lapisan alam tu, para malaikat turut bertawaf dengan kita. Jadi bila kita tawaf tu, setiap doa kita tu malaikat dengar. Dan malaikat angkat doa kita. Dan malaikat bawa kepada Allah untuk dikabulkan doa untuk orang yang bertawaf ni. Jadi dekat Kaabah tu ada 120 rahmat Allah yang Allah berikan kepada mereka yang ada dalam Masjidil Haram tu. Sekali solat saja, one time we solat is equivalent to 100,000 pahala. Berbeza dengan kat sini. Kat sini solat sendiri satu kali, satu pahala je. Itu pun kadang-kadang hayal. Kadang-kadang yelah terbayang-bayang benda lain kan. Ternampak habuk sikit, ternampak ada ulat sikit kat bawah kan. Kadang-kadang kita kan gitu, tak tahu diterima ke tidak solat kita. Tapi dekat sana, okeylah, put aside lah habuk ke apa, we can get 100,000 pahala just with satu kali solat. Begitu banyaknya pahala yang Allah nak kasih pada kita. Jadi sebab tu saya sangat-sangat menyarankan, kalau ada kemampuan, kalau ada rezeki, pergilah ke sana.
InsyaAllah kita doa sama-sama. Saya pun nak pergi lagi kalau boleh. InsyaAllah. Okey, kita akan sambung. Boleh? Pada topik yang seterusnya. Tapi sebelum tu, mungkin saya masuk tadi ada orang nampak lah saya bawa ni kan. Ini sebenarnya oleh-oleh lah untuk kalian semua. Saya tak sempat nak shopping. Saya betul-betul saya cakap tak sempat nak shopping sebab tak ada masa nak shopping. Kalau ada pun saya beli dekat dia punya contoh macam NTUC tu. Nama NTUC dia is Ben Daud lah. So Ben Daud ni saya beli hadiah sikit untuk satu kelas. Nanti bolehlah sama-sama boleh kasih-kasih coklat. Jangan gaduh lah. Jangan gaduh. Tapi apa yang ada saya kasih lah insyaAllah. Semoga dia berkati lah. InsyaAllah. Saya cuma dapat bawa doa kalian dan saya dapat belikan ni saja. InsyaAllah semoga tu memadai lah. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah. Alhamdulillah. Itulah saya pun takut juga sebab orang kata kat sana negara dekat Mekah tu dah banjir kan. Tapi Alhamdulillah saya tak kena that part lah. Saya masuk Madinah dulu, ziarah Nabi dulu. Lepas tu baru kita pergi Mekah. Antara sunnahnya is ziarah Nabi dulu. Kalau boleh dapat plan untuk ziarah Nabi dulu. Baru kita pergi Mekah. Sebab dekat Mekah tu dah macam kecoh sikit. Dia akan agak rushing. Awak tak ada ruang pun nak bernafas sebenarnya. Sebab dia lepas ni. Dia punya subuh dia bukan macam kita. Pukul 5.30 pun kita boleh bangun. 3:45 dah kena bangun dah. Pukul 12 baru tidur. Macam mana tu? So hari-hari macam itu. So saya agak penat sikit lah. Bukan penat sikit, penat banyak sebenarnya. Tapi Alhamdulillah Allah berikan energi juga. Saya ingatkan hari ni nak postpone. Tapi tak, saya kena cekalkan juga. Ni semua syaitan yang bisik-bisik kan. Rehatlah. Tak ada. Kita dah kembali kerja ni kena betul-betul kena buat. Jadi macam itulah dekat sana. 3:45 mereka dah azan. Lain dengan kita. Kita kalau azan lagi 5 minit terus dah iqamah kan. Diorang tak. Diorang azan 3:45, pukul 4 lebih baru diorang iqamah untuk solat. So they have a 45 minutes untuk kita siap-siap. Macam itulah Mekah. So kita ingatkan 3:45 tu dah kena solat kan? Tidak. 3:45 tu panggilan untuk solat. So 4:30, 4+ baru dia panggil lagi untuk iqamah dan solat. Sama lah macam yang Zuhur, sama juga macam Asar dan seterusnya macam itu. So it's a different experience. That's why I cannot say macam mana sebab you all yang kena experience sendirilah. Dekat sana, sorry belum masuk lagi. So cerita sikit lah. Dekat sana, dia punya lantai dia panas tau. Dia sangat panas. Dekat Mekah ni sangat panas terik. Saya sampai gelap saya punya muka ni sebab dia panas. Panas sikit lah. Tapi dia punya panas tak macam dekat Singapore. Kalau dekat Singapore, panas dia macam lekas-lekas nak cari aircon. Lekas-lekas nak cari tempat teduh. Dekat sana kita rasa boleh tahan lagi. Masih boleh lagi tahan. Sebab apa? Saya rasa kemungkinan walaupun dia pancaran matahari tu terlalu menyinari, tapi saya yakin ada malaikat yang menaungi. So that's why kita panas macam mana pun, peluh macam mana pun, kita still boleh go on. Dia tak macam terlalu melekit yang kita tak sukalah macam gini, tak. Dia masih boleh lagi kita tawaf, masih lagi kita boleh pergi sa'i semua. Alhamdulillah. Dan dia bukan tempat dia semua terbuka, ada aircon sikit lah. So kadang-kadang kita rasa ada macam a bit of angin aircon masa tawaf tu. So Alhamdulillah lah. Walaupun panas, walaupun saya muka ni agak hitam sikit, mungkin dah gelap sikit, tapi still dia tidak macam kita tak nak buat ibadah ke tidak lah. Alhamdulillah. Dan lantai tu yang paling saya amazing, yang saya rasa sangat-sangat surprise, macam mana panas sekalipun, lantai dekat Masjidil Haram tu tetap sejuk. Macam ice box. Betul saya kata. Padahal panas. And kalau kita dekat satu tempat, silakan. Kita kalau dekat satu tempat, kalau kita duduk, kita pijak, kan nanti dia akan panas kan. Tapi dekat Mekah tidak. You duduk macam mana lama pun, kalau you bangun, nanti lantai tu tetap sejuk. Tak panas. So tu antara saya rasa hikmah dan juga
mukjizat lah dekat Mekah tu. Awak rasa macam panas-panas pun, lantai tetap sejuk. Awak sujud, awak punya dahi rasa sejuk. Tu specialnya Mekah tu. Lain dekat negara kita kan. Kita dekat luar nak sujud pun kita rasa panas je kan. Kita punya kat rumah. Contohnya, terdah sikit je dekat panas, kita rasa lantai kita panas. Tapi dekat Mekah tak. Dia sejuk. Kita pijak pun sejuk. Kita sujud pun sejuk. So, rasanya lain lah. Bila dekat Mekah tu dah depan Kaabah kan. Tak terkata lah. Tak tahu nak doa apa. Betul saya kata. Sampai tak tahu nak doa apa pun. Sebab dah terlalu tak tahu percaya ke tidak ni dah depan Mekah, dah depan Kaabah. That's how I feel lah. Mungkin ibu-ibu mungkin dah pernah pergi rasa macam okay boleh doakan. Tapi saya mungkin first time. Jadi saya tak tahu. Terus je rasa excited kan. Macam bestnya dapat jumpa, dapat pegang Kaabah ni semua. Macam Masya Allah lah. Alhamdulillah. Tu antara cerita-cerita yang saya rasa semoga membangkitkan semangat kita, motivasi supaya dapat pergi. InsyaAllah. Orang kata tak boleh sentuh Kaabah, susah apa semua kan. Saya rasa sebenarnya boleh. Saya yakin semua yang pergi sana dengan niat yang baik, dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang dosa nak diampunkan, mesti akan dapat sentuh Kaabah. Confirm dapat. Sebab saya rasa memang boleh kalau kita pergi sendiri. Contohnya you pergi seorang-seorang, pergi lepas tawaf sunat, you pergi masuk kan untuk sentuh, mesti boleh dapat. Maksudnya dapat tu tak sampai tarik tudung ke ataupun macam nak kena pergi depan, tak. Just jalan macam biasa je, InsyaAllah akan dapat sentuh Kaabah tu. Akan dapat sentuh. Yang kalau pergi ramai-ramai yang susah sikit. Sebab takut terpisah, takut ni kan. Tapi masing-masing lah. Kalau you nak sentuh Kaabah, you boleh sentuh sebenarnya. Tapi kena pergi sendiri-sendiri. Dah, kalau pergi ramai-ramai, lepas tu dah tawaf, tersplit, terpisah. It's okay. Matlamat you untuk dapat sentuh Kaabah. Matlamat you untuk cium Kaabah. Kan? Dapat sekali, 2 kali, doa yang sebanyak mungkin. Lepas tu dah, kita boleh kasih peluang orang lain pula. Jangan kita all the way kat situ kan sampai malam. Orang pun tak suka kan. Kita just buat seadanya. Dapat cium Kaabah, dapat sentuh Kaabah. Yang actually sentuh Kaabah ni dia bukan sunnah. Yang sunnah sentuh Hajar Aswad dengan siapa yang pernah pergi? Tak nak mengaku lah, tak tahu answer. Contoh. Siapa pernah pergi? Sentuh yang sunat yang pernah Rasulullah sentuh adalah Hajar Aswad dengan Rukun Yamani. Dia bersebelahan je. Contoh kalau ini Hajar Aswad, this is Rukun Yamani. Kalau sini Hajar Aswad, this is Rukun Yamani. Yang mana kalau Rukun Yamani nak pergi Hajar Aswad, kita akan baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar kan. Lepas tu kalau sampai dekat Hajar Aswad tak dapat sentuh, apa kita boleh buat? Kita istilam. Kita bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Itu mensyaratkan sedang mencium Hajar Aswad. Sebab tak boleh nak sentuh kan? Sebab kalau tawaf tak boleh pergi dekat Kaabah. Siapa yang tawaf sentuh Kaabah sengaja atau tidak, batal tawaf dia. Tu kena ingat. That's why nak sentuh Kaabah, nak cium Kaabah, nak sentuh apa-apa pun dekat Kaabah tu mesti kena lepas tawaf. Tak boleh semasa tawaf tu. Time tawaf tu memang ada godaan. Kenapa? Sebab makin lama makin dekat dengan Kaabah. Kan? Dekat je. Ada one time tu saya tak silap tengah tawaf, lagi sikit. Just lagi sikit. Sini je dah boleh pegang makam Ibrahim. Tapi tak boleh pegang. So kalau pegang, batal lah saya punya tawaf. So lepas dah tawaf 7 kali, baru boleh sentuh Hijr Ismail, makam Ibrahim dan semualah. Saya tak direzekikan, belum lagi direzekikan untuk dapat solat dalam Hijr Ismail. Tapi lagi sikit je. Saya dah kat depan dah. Tapi dia tutup dia punya gate dia. Sebab dia kata ba'da zuhur. Maksudnya lepas zuhur baru dia buka. Kita sampai pukul 11 ni.
Zohor pukul 1 lebih. Contoh kat sana kan. Matahari dah terik lah kat sini. Siapa nak pergi tunggu? Kalau dia kata lepas Zohor, mesti lepas Zohor lah. Tapi time tu tak ada rezeki sebab lepas Zohor ada pergi ziarah tempat lain. Jadi tak apalah, insyaAllah mungkin rezeki saya solat dalam Hijri Ismail tu pada trip yang akan datang lah. Mungkin lah insyaAllah Sebab solat dalam Hijri Ismail tu seolah-olah apa? Seperti solat dalam Kaabah. Seperti solat dalam Kaabah. Siapa yang dapat solat dalam Hijri Ismail tu, tahu kan mana Hijri Ismail? Di antara Kaabah, kan lepas tu ada dia punya satu bentuk U tu. Siapa dapat solat dalam Hijri Ismail tu seolah-olah dia solat dalam Kaabah. Dan pahala dia banyaklah, tak terkira. Jadi sentuh Kaabah tu tak dapat pahala. Cuma kita mengambil barakah saja. Mengambil barakah apa? Barakah yang ini adalah rumah Allah. Inilah tempat yang mana Allah dirikan Kaabah. Inilah tempat yang mana Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS membina Kaabah, dan juga inilah tempat juga Nabi Muhammad SAW dilahirkan. So kita ambil barakah tu. Tak ada pahala cium Kaabah, tak. Cuma itu melepaskan kerinduan kita kepada Allah. Allah kan tak berjasad, tak berjisim kan? Tak bertempat kan? Jadi itulah caranya untuk kita melepaskan kerinduan, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So banyak benda sebenarnya saya bercerita, tapi kalau tak nanti tak habis kita punya kelas. So next time saya cerita insya-Allah. Kalau ada permintaan lah. Tak ada permintaan, saya diam je, ya. Okey, insya-Allah kita akan masuk. Tak kisah, boleh solat apa-apa je. Any solat you can. Selagi mana dia tak halau you keluar, solatlah. Kalau boleh, solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat sunat mutlak. Solatlah, any solat boleh. Yang penting jangan solat jenazah je lah. Sebab tak ada jenazah, kan? Dekat sana, lain dekat sini. Lain Dekat sana, setiap solat fardu, lepas, kalau kita kat sini, kita ada ba'diyah. Ada qabliyah kan? Mereka lepas solat fardu je tak ada ba'diyah dulu. Solat jenazah dulu. Waalaikumsalam. Masya Allah. Silakan. Dekat sana lepas solat fardu tak solat ba'diyah. Kalau kita kan lepas bagi salam, kita baca wirid kan, kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam. Mereka tak. Mereka lepas assalamualaikum terus dah. Sebab diorang ambil yang wajib je. Diorang cuma one salam. Diorang punya imam will only say Assalamualaikum warahmatullahi. Dan dah. So kita kalau habis yang ini mana? So kita just bagi salam sendiri je. Mereka cuma ambil yang wajib saja, which is the first salam. The second salam mereka tak ucapkan, tapi mereka buat. Lepas tu mereka tak buat subhanallah. Tak ada. Mereka tak ada baca wirid, tak ada baca zikir lepas solat. So mereka akan diam. Tapi 5 minutes after that, mereka akan cakap lepas ni akan solat jenazah. So semua orang akan solat jenazah. Setiap hari, setiap fardu akan solat jenazah. Confirm ada. Sebab confirm ada orang meninggal. Bukan benda yang kelakar lah, tapi memang akan ada orang meninggal di mana-mana kan. Jadi mereka akan solat jenazah setiap fardu solat. Dekat Madinah dan dekat Mekah. So jangan ingatkan, ni nak solat sunat berjemaah ke? Tak. Diorang tak solat sunat berjemaah. So lepas solat jenazah, baru boleh solat ba'diyah. Dan seterusnya. Macam gitu. Experience yang lain berbeza. Macam gitu. Apa lagi? Banyak lagi. Cerita sebenarnya tak terbaca nanti. Yang mana? Sorry? Hijri Ismail lah. Saya boleh. Itu yang ramai orang nak pergi tu. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang dapat solat dalam Hijri Ismail, seolah-olah dia seperti solat dalam Kaabah. So itu yang semua nak kejar tu. Itu yang saya pun belum dapat rezeki dia. Tapi insya-Allah lah kita doakan. Saya cuma direzekikan untuk dapat yang lain-lain je. Tapi kecuali Hijri Ismail tak dapat.
Hajar Aswad pun belum dapat lagi sebab terlalu banyak lelaki. Lelaki kan diorang bukan pakai t-shirt, diorang pakai ni ihram. Jadi susah lah nak pegang kan. And diorang bukan pegang macam gitu je, diorang nak cium lagi semua, nak tunduk lagi kan. Berapa ramai orang nak kena berjihad tu kan. Susah. Jadi saya punya jihad dekat lain tempat, alhamdulillah, bukan untuk ujub ataupun untuk riak, tapi alhamdulillah Allah izinkan untuk saya dapat at least satu, which is rukun Yamani. Itu paling orang pun susah juga nak sentuh. Rukun Yamani ni dekat tepi tiang, dia akan ada satu terbuka tau, dia punya kain dia. Kain apa ni, Kaabah tu terbuka. So akan ada batu je. So batu tu kalau kita sentuh akan bau wangi. Dan dikatakan wangian tu macam wangian syurga. Katanya lah macam itu. Dan memang disunahkan untuk pegang sebab Rasulullah pernah pegang tempat rukun Yamani tu. So bila kita sentuh tu, bukan untuk ambil keberkatan rukun tu, bukan. Yamani bukan. Tapi untuk sama-sama sentuh macam mana Rasulullah sentuh. Untuk dapat sunnah tu. Sebab sunnah tu Rasulullah pernah sentuh, so kita pun nak sentuh. Macam itu. So Hajar Aswad ni bukan sebab ada keberkatan Hajar Aswad ni batu syurga, tidak. Sebab Rasulullah yang placekan Hajar Aswad tu, sebab itulah kita nak pegang dia. Sebab Rasulullah yang memuliakan, Allah yang memuliakan batu Hajar Aswad tu. Kalau tak, dia bukan batu biasa-biasa je. Dia batu biasa je sebenarnya. Tapi sebab kita ingin mendapat sunnah, Rasulullah pernah pegang, so kita pun pegang. Macam itu. So tu antara rezeki yang saya dapat, alhamdulillah. Rukun Yamani saya dapat sentuh. Imagine saya sentuh jam lepas Zuhur, saya sentuh. Sampai malam bau dia kekal. Padahal cuci tau tangan. Dah makan semua kan. Bau dia kekal sampai malam. Tu yang saya fikir nak pergi lagi tu besoknya. Tapi tak berkesempatan sebab dah nak balik dah. Tapi itulah, kalau dapat rezeki, cuba sentuh. Mana-mana part of Kaabah, cuba sentuh. Mungkin ada orang kata, ni semua tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran, siapa suruh sentuh kan? Tak apalah, memang tak ada. Tapi dia bukan bid'ah yang dolalah, dia bukan bid'ah yang tak baik, dia bid'ah yang hasanah. Sebab kita nak sentuh benda yang baik, nak sentuh rumah Allah. Kalau dengan kita sentuh tu, kita buat motivasi kita untuk jadi lagi baik, maka sentuhlah. Tapi kalau kita sentuh dengan niat, nak bilang orang lah aku ni dapat sentuh, aku ni yang terpilih, tu tak boleh, tu tak baik lah. Tapi niat sentuh supaya kita dapat merasakan yang kita ni, bukan sebab kita sentuh yang kita baik, tapi sebab Allah izinkan kita sentuh. Kalau tak dapat sentuh lah kan. Ni semua atas izin Allah. Kalau tak izin Allah pun, saya pun tak dapat juga sebenarnya. So bukan sebab usaha saya, tapi sebab Allah izinkan saya, dan alhamdulillah dapat jugalah. Dapat juga share dengan you all semua. Semoga tahulah apa nak buat nanti bila sampai kat sana. Ni baru cerita dekat Mekah, belum lagi dekat Raudah lagi. Lagi satu cerita yang panjang sebenarnya. Banyak benda lah banyak benda. Siapa pernah pergi kat sini? Umrah. Siapa yang pernah? Belum? Haji? Belum, insyaAllah. You all semua doa. Semoga dapat sampai one day. At least pergilah. Okay, kita teruskan boleh? Saya minta maaf saya ambil masa setengah jam pula tu cerita. Saya minta maaf. Okay, kita akan teruskan dengan saya membuka topik ujub. Kalau 2 minggu yang lepas, Ustazah Khadijah, dia menceritakan tentang riak. Betul? Saya lupa nak bilang dia yang saya terlupa, satu topik ni terlupa nak dibahaskan, iaitu tentang ujub. Selepas topik sombong, ialah topik ujub sebenarnya. Bukan topik riak. Selepas topik ujub, baru topik riak. Tapi tak apa-apalah, it's okay. Ustazah Khadijah dah terangkan tentang bab riak. Jadi saya akan terangkan bab ujub.
Jadi sombong, ujub dan riak ni sebenarnya dia kawan. Dia kawan yang rapat. Ketawa Siti, Puan Siti. Sebab apa? Sebab memang kawan rapat lah, sebab dia sama. Ya. Yeah. Tiga serangkai. Tiga sekawan lah sama. Sombong, ujub dan riak. Tapi yang paling tak baik sekali? Yang mana? Tak ada. Ada 3 kawan je. Sejak bila dah kawan hasad? Ada 3. Sombong, ujub dan riak. Yang paling tak baik sekali siapa? Sombong. Tapi ujub dan riak itu adalah permulaan untuk sifat sombong. Sombong tu, siapa yang sombong, dia confirm ada ujub. Dia confirm ada riak. Sebab apa? Sebab permulaan untuk dapat sifat sombong tu perlu ada sifat ujub. Perlu ada sifat riak. Jadi apakah maksud ujub? Dalam bahasa Arab, ujub tu bermaksud ajabah. Ujub itu sifat. Tapi kata dasar dia ajabah, ajib, amazing. Surprising. Macam itu, you amazed with yourself. Jadi yang ujub tu bermaksud merasa kagum dengan diri sendiri. Saya ni pandailah berkata-kata. Itu ujub. Saya ni pandai bergaya. Itu ujub. Saya pandai menari-nari di TikTok. Itu pun ujub. Walaupun salah. Walaupun benda yang salah. Contohnya. Ini taklah. Sini semua tak ada. InsyaAllah. Yang kedua. Maksud ujub tu apa? Maksud ujub tu kagum dengan kebolehan dan kelakuan pada dirinya. Tadi tu lah. Pandai baca Quran. Masya Allah. Saya ni pandai baca Quran. Alhamdulillah. Macam Qari'ah lah. Contohnya. Itu ujub lah. Apa lagi? Kagum. Saya setiap hari tak pernah terlepas solat tahajud. Mesti solat tahajud. Kalau kita rasa dengan diri sendiri, Masya Allah, bagus aku ni tak pernah lepas. Itu ujub. Hati-hati. Itu bukan motivasi untuk jadi baik. Tidak. Itu ujub ni adalah permulaan kebinasaan seseorang. Once you feel that you are better, that you are good, itu adalah satu channel yang mana syaitan akan masuk. Sebab bila kita rasa kita baik je, part tu syaitan lah, jeng datang. Dia bukan datang seorang, datang dengan kawan-kawan dia. Kau rasa kau bagus kan? Nanti dia akan masuk sikit-sikit. So jangan pernah rasa kita baik dan bagus. Tapi jangan stop buat baik. That's the difference. Kita jangan pernah stop buat baik. Buat je baik. Walaupun kita rasa diri kita tak baik. Yang penting jangan rasa diri kita sudah baik. Itu dia. Sahabat bernama Zaid bin Aslam mengatakan dalam kitab, jangan pernah rasa diri kita suci. Kalau kita kat Indonesia kata, kamu jangan sok suci ya. Kan? Gitu, konon-konon lah. Dia tengok sinetron. Jangan sok suci. Maksudnya apa? Jangan step baik lah. Kat Singapura ni kita kata jangan step baik kan. Jangan step alim orang kata kan. Jangan nak step ustazah lah atau ustaz kan. Kalau kat Singapura lah. Macam itu. So maksudnya kita jangan kalau kita buat baik tak apa. Kalau orang kata kita step buat baik, terpulanglah pada dia. Itu sangkaan dia pada kita. Kan? Tapi kita yang menilai sendiri. Kita ni baik ke tidak. So kita baik ke tidak? Alamak. Tricky question. Kita baik tak? InsyaAllah kita baik. Dan kita berusaha untuk jadi baik. Itu jawapan yang baik. Itu jawapan yang betul. Bukan kata, saya dah baik dah. Alhamdulillah. Itu yang takut tu ujub. Itu yang ujub. Seterusnya, pengertian ujub ialah dia lupa. Kita lupa sebenarnya. Dan merasa segala kebolehan yang ada pada diri dia bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pandai baca Quran,
apa lagi? Pandai masak, pandai apa-apalah kebolehan skill kita, ya, kita lupa yang semua tu Allah yang kasih. Kita boleh je sebenarnya kita buat apa yang kita suka, sekali tiba-tiba Allah tak izinkan. Kita masak, contohlah, kita masak rendang. Kita terkenal dengan dalam kampung kita, kitalah paling sedap masak rendang contohnya. Sekali satu hari tu tak sedap rendang kita. Rasa masin contohnya lah, itu bukan bermaksud. Itu mungkin satu petanda bahawasanya Allah suruh kita jangan ujub. Sebab kita pun buat salah juga. Kita tak pernah perfect. Jadi ujub tu apa? Merasa kagum dengan diri sendiri. Merasa kagum dengan apa? Dengan kebolehan, dengan kelakuan, dengan kita punya skill, dengan kita punya ilmu, dengan kita punya ibadah. Kita rasa kagum. Dan kita lupa yang semua tu adalah atas pemberian Allah, atas keizinan Allah. Kalau Allah tak izinkan, maka tak akan berlakulah benda-benda tu. Tak akan kita doa pun kepada Allah, melainkan Allah izinkan untuk kita berdoa. So kita, bila kita doa dengan Allah, itu pun sebab Allah kasih izin. Bukan sebab kita usaha untuk doa. Tidak. Allah izinkan untuk kita doa, maka angkatlah tangan kita untuk doa kepada Allah. Bukan sebab kita berusaha untuk angkat. Tidak. Ni semua dah level tinggi lah. Dah level tinggi sikit. Jadi apakah perbezaan ujub dan takabur? Ujub itu dia hanya pada diri sendiri. Maksudnya dia rasa dia tu bagus dalam hati dia. Contohnya dalam hati sekarang lah. Aku ni bagus Alhamdulillah. Setiap minggu datang kelas ustazah. Setiap minggu datang kelas uswatun hasanah. Tu maksudnya ujub. Itu saja dah cukup bahaya dah. Sebab itu permulaan untuk dapat sifat sombong, dapat sifat takabur. Itu permulaan, the opening, the beginning of people's punya kebinasaan, kecelakaan. Dan ujub itu sifat hati yang tercela. Lain dengan takabur. Takabur dia melibatkan orang lain. Dia bukan hanya pandang diri dia bagus, tapi dia merendahkan orang lain. Aku setiap minggu datang. Si dek tu tak datang pun. Contohnya. Contohnya. Ataupun aku pandai baca Quran. Yang ini asyik-asyik ikhra daripada tu hari. Tak pernah naik Quran. Tak boleh macam itu. Itu namanya kita ujub dan takabur. Rasa kelakar kan? Tapi memang betul macam itu sebenarnya. Jangan pernah kita anggap kita ni dah bagus kalau kita dah baca Quran. Kan? Baca Quran pun maaf kata tak faham bahasa Arab. So, habis itulah actionnya orang. Tak boleh lah. Ni saya bilang je. Dan sifat takabur ni adalah sifat yang sama seperti iblis la'natullah. Dosa yang pertama yang berlaku di langit adalah takabur. Kenapa iblis ada rasa takabur? Sebab pertamanya dia ada sifat ujub. Macam mana tu? Kita ikut tengok dia punya daripada surah Al-A'raf tak silap. Allah berfirman, berkata, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Nabi Adam AS di waktu aku, yakni Allah, menyuruhmu? Kenapa tak sujud? So, iblis jawab apa? Ada dua bentuk sifat di sini. Ujub dan sombong. Apa kata iblis? Iblis kata, Ana khairun minhu. Aku ni lagi baik daripada dia. Itu je dah ujub. Itu ujub. Aku rasa aku bagus daripada dia. Kan? Lepas tu apa kata? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya daripada api. Sedangkan dia, engkau ciptakan dari tanah. Itu sombong. Kenapa? Sebab dia mengangkat diri dia dan merendahkan Nabi Adam AS. So, this perkataan, Ana khairun minhu, khalaqtani min nari, wa khalaqtahu min tin, itu adalah sifat ujub dan sifat sombong. Dia bermula dengan sifat ujub. Dia merasakan dirinya lebih baik daripada Nabi
Adam. Kenapa dia rasa diri dia lagi baik? Sebab dah beribuan-ribuan tahun Iblis beribadah bersama para malaikat. Kena ingat ada cerita mungkin dia mengatakan Iblis ni diangkat menjadi malaikat. Tidak. Tak pernah pun yang saya baca, yang saya belajar, Iblis daripada golongan jin, dia diangkat menjadi para malaikat. Tidak. Iblis tetap iblis. Diciptakan daripada api. Lepas tu diangkat untuk hidup bersama dengan para malaikat. Bukan menjadi malaikat. Lain tu. Hidup bersama dengan para malaikat. Jadi dia rasakan yang dia ni hebat lah. Sebab dia the only person, the only jin yang dapat hidup bersama dengan kalangan malaikat. Even malaikat Jibril AS pun meminta doa daripada Iblis. Time tu Iblis masih baik lagi. Namanya Azazil. So malaikat Jibril meminta doa daripada Azazil. Supaya apa? Supaya Allah mengampunkan dosa malaikat Jibril. Padahal malaikat mana dia buat dosa? Kan? Begitu rendahnya, begitu tawaduknya, bukan rendah begitu tawaduknya malaikat Jibril meminta supaya Azazil mendoakan dia. Tapi silap Azazil time tu ialah dia mendoakan untuk malaikat Jibril, tapi dia lupa untuk doakan diri dia. Sebab itulah dia jadi iblis. Dia merasakan orang perlu doa kita. Tapi dia lupa. Dia perlu juga untuk berdoa kepada Allah untuk diri dia. Itu dia. So bila dia kata ana khairu minhum, aku ni bagus daripada dia. Aku ni lagi baguslah daripada dia sebab aku lagi lama daripada dia. Kan aku ni daripada api. Dia daripada tanah. Aku ni api. Panas, besar, kan? Orang pun takut. Kalau saya kasih awak pilihan antara api dan tanah, mana lagi macam nampak hebat? Secara logiknya kita nampak api. Sebab api boleh membakar kita. Kan? Kita takut dengan api. Kan? Tapi dalam pengetahuan Allah, Nabi Adam AS ialah makhluk yang terbaik sebenarnya. Sebaik-baik ciptaan ialah manusia. Not even malaikat pun. Nanti kita akan jelaskan kenapa. Okey, jadi jangan kita bersifat ujub. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang boleh membinasakan seseorang, iaitu fasyuhun muta'un, kedekut yang diikuti, wa hawa'an muttaba'un, nafsu yang dituruti, wa ijabul mar'i binafsi, yang bermaksud ijab, kekaguman, rasa kagum pada diri sendiri. So 3 perkara ni kalau ada dalam diri kita, maka binasalah kita. Kedekut yang diikuti. Kedekut yang diikuti tu apa? Maksudnya kita ni ada sifat kedekut. Confirm ada sifat kedekut. Confirm kita rasa sayang nak kasih orang duit. Sayang nak keluarkan duit. Sayang nak kasih lebih-lebih, kan? Tapi kalau kita ikut, itulah antara perkara yang membinasakan kita. Lagi kita kedekut, lagi kita kena keluarkan. Kenapa? Lawan nafsu. Antara perkara yang Ustaz Muhammad pernah ajar, dia pernah sampaikan dalam ceramahnya, bagaimana untuk kita melawan nafsu. Sebagai permulaan, bagaimana cara untuk melawan nafsu? Dia kata senang je sebenarnya. Cara permulaan ni lah. Contohnya kita nak keluar, we set our mind. Kita fikir, kita nak keluarkan, contoh nak pergi makan. Senanglah makan. Nak pergi makan, apa yang paling suka? Kesukaan Ibu Amy apa? Paling sukalah. Suka makan apa? Bakso. Okey, paling suka okey. Okey, Ibu Amy keluar nak pergi makan bakso. Dekat mana? Dekat Expo. Dekat Expo. Ada Bakso beranak. Bakso beranak?
Bakso beranak. Saya pertama kali saya dengar bakso beranak. Saya kan manusia je beranak. Bakso boleh beranak. Okey. Maksudnya dalam bakso tu ada anak bakso. Nanti saya google, nanti saya cari. Jadi apa cerita tadi? Untuk melawan nafsu kita. Contoh, Ibu Amy suka bakso beranak. Tak tahulah kenapa nama dia bakso beranak. Suka sangat bakso beranak. So dah keluar. Ibu Amy keluar. Sampai di tempat tu, expo tu, nampak ada bakso beranak. Betul? Jangan beli. Beli lain. Terus muka berubah. Kenapa? Kenapa tak boleh beli? Kata nak lawan nafsu. So jangan ikut nafsu tu. Cuba tukar. Beli lain. So nafsu akan rasa asal tak dapat Padahal ada. Cari cara untuk trik nafsu tu. Tu permulaan. Contoh Ibu Seri. Suka apa? Kurap. Saya dengan urap. Kan? Saya dengan urap. Sayur-sayur. Okay. Kudapan. Okay. Itu boleh kat rumah boleh buat Okay, contohlah. Okay lah. Lepas habis mop ni, nak buat kudapan. Nak buat urap. Contoh Okay, dah lepas ni nak buat urap lah. Contoh, dalam hati nak sangat. Contoh, lawan nafsu tu, jangan buat. Buat lain. Buat benda lain lah. Walaupun benda tu awak suka sikit. Walaupun awak suka juga. Awak suka benda yang lain tu, tapi lawan. Sebab apa? Untuk didik nafsu tu, jangan sering dapat apa yang kita dapat. Jangan sering dapat apa yang kita inginkan. Jangan kita action okey lah, suka yang lain tapi buat yang lain. Tak boleh gitulah. Nak didik hati, nak didik nafsu, kena lawan. Contoh, saya suka sangat makan mi rebus. Contoh, jangan makan mi rebus. Contoh, cuba lawan nafsu tu. Makan lain. Mi siam ke, mi Maggi ke, mi lain ke, mi Bandung ke, makan lain. Walaupun saya suka benda-benda yang tadi, tapi paling suka apa? Mi rebus kan, contohnya. So lawan nafsu, jangan makan mi rebus. Sesekali boleh. Untuk melawan nafsu. Sebab nafsu ni, makin kita turut, makin kita ikut, makin kita fit, dia akan besar. Besar dan besar. Sebab tu orang boleh mengamuk kalau tak dapat benda. Kan? Sebab apa? Dah terbiasa nafsunya diikuti. Tapi kalau orang yang dia boleh apa-apa pun boleh, itu maknanya dia mampu kawal nafsu dia. Dia mampu untuk tenangkan diri dia. Tak apalah, tak dapat tak apa. Lain hari boleh dapat. Ataupun apa yang ada, Allah dah kasih rezeki. Itulah yang kita dapat. Betul So, tu cara nak melawan nafsu. Tu antara benda yang tak dalam slide You can try yourself, insyaAllah. Dah try bilang saya. InsyaAllah. Dah try bilang saya. Okay. Seterusnya, surah At-Taubah. Surah At-Taubah yang bermaksud ayat 25. Sungguh Allah telah menolongmu, iaitu wahai kaum muslimin, di dalam banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain. Ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu. Dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Ini bermaksud apa tau? Dalam surah surah At-Taubah ayat 25 ni, Allah Subhanahu Taala sebenarnya sedang memberitahu pada orang-orang kafir. Sesungguhnya laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yawma Hunain. Maksudnya Allah itu menolong orang-orang muslimin dalam peperangan Hunain.
Kenapa Allah tolong dalam peperangan ni? Ketika itu orang kafir yang tidak percaya kepada Islam, mereka berjumlah 30,000 orang. You can see from here. Nampak tak saya punya ni? Tak nampak laser point. Ni. Jadi jumlah kabilah Hawazin ketika itu ada 30,000 orang. Dan semasa ni Rasulullah baru saja membuka kota Mekah. Baru je berlaku Fathul Makkah. Rasulullah baru berjaya masuk Mekah. Dan ketika Rasulullah masuk Mekah, orang-orang kabilah-kabilah Arab dekat luar Mekah dah rasa takut. Lepas ni mesti Rasulullah nak aim kita. Mesti Rasulullah nak perang kita. So sebelum diorang perang kita, kita perang dia. Itulah apa yang kabilah Badui Hawazin lakukan. Apa dia buat? Dia cakap, okey, kita kumpulkan 30,000 orang, kita serang Rasulullah. Kan Rasulullah baru masuk Mekah, mesti penat. Kan? So apa dia buat? Dia pun bersembunyi di Wadi Hunain. Wadi itu ialah lembah Hunain. Saya tak berkesempatan untuk ziarah Wadi Hunain ni, walaupun saya pergi Taif sebab kita naik bas kan, tak sempat nak tengok. Tapi saya tahu dekat Google tempat tu besar. Tempat tu ada lembah. Ada macam air gitulah. Ada air sikit Sekarang mungkin tak ada lah. Sekarang tak ada. So peperangan Hunain ni berlaku antara 3 kabilah. Tentera Islam, kabilah Hawazin dan tentera kabilah Saqif. Mula-mula sebenarnya cuma tentera kabilah Hawazin saja. Dia bawa 30,000 orang. Dan jumlah tentera Islam time tu cuma 12,000 saja. So 2-3 kali ganda daripada orang kafir. Dan mereka ni licik. Mereka sembunyi dekat Wadi Hunain. Time tu mungkin ada pokok-pokok. So dia sembunyi. So bila Rasulullah sampai je, diorang terus serang. So diorang sembunyi kan? Sampai je Rasulullah dekat Wadi Hunain, tak sempat rehat, mereka terus serang. Serang. Maka pada permulaan tu, tentera Islam terpaksa mundur diri. Belum kalah, tapi terpaksa mundur diri. Sebab berlakunya surprise attack time tu. Ya. So lepas mereka dapat rehat sekejap, mereka undur diri, rehat sekejap, mereka serang balik. Itu yang Allah kata dekat sini. Allah tolong kamu, wahai orang Islam. Dan ketika jumlahmu banyak, ini nak bermaksudkan pada orang-orang yang kafir tadi. Kaum kabilah Hawazin tadi. Walaupun jumlah kamu besar dan kamu bangga, mereka bangga. Because they thought that they will win. 30,000 lawan 12,000, siapa rasa kita boleh menang? 30,000 kan? Logically kan? So mereka rasakan yang mereka akan menang. Tapi mereka lupa Allah memberi pertolongan kepada orang-orang Muslim time tu. So mereka, walaupun mereka menang at the first place, tapi lepas tu mereka kalah. Dan mereka kalah walaupun dah bergabung dengan kabilah Saqif dekat Wadi Hunain. Last mereka kalah dan tentera Islam menang. Dan antara perkara yang dalam buku ni kata, semasa mereka surprise attack tu, apa Rasulullah buat? Rasulullah ambil genggaman tanah. Rasulullah mengambil segenggam tanah, kemudiannya melempar ke arah musuh sambil membaca hasyatil wujuh, hinalah wajah semua. Dan Allah kata, wa ma ramaita is ramaita walakinnallaha rama. Dan bukanlah engkau wahai Muhammad yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar untuk membinasakan orang kafir. Jadi apa yang Rasulullah buat tu sebenarnya ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ambil tanah, sembur dekat orang, mata dia pun semua terkena tanah, kan? Terkena pasir, tak dapat nampak lah. Kan? Boleh je sebenarnya
Dia boleh elak kan sebenarnya. Tapi dengan izin Allah, apa yang Rasulullah ambil tanah tu, semua ke 30 orang ribu ni kena mata tanah dia tu. Ada pasir dekat dia punya mata tu. Sebab apa? Sebab Allah kata, walakinna Allaha rama. Allah yang mengizinkan tanah itu, pasir itu kena pada orang-orang kafir. Saya contohlah, saya buka air ni, saya lempar kat semua. Contoh, kena tak semua? Tak mungkin semua kena, kan? Tapi Rasulullah ambil tanah, segenggam tanah je, kena pada 30,000 orang time tu. Sebab apa? Sebab Allah izinkan untuk tanah tu masuk pada mata orang-orang kafir, dan mereka pun tak nampak. Akhirnya mereka kalah sebab benda sekecil pasir masuk dalam mata tu je. Dan itu mereka kalah sebab Allah tu tolong. Tu cerita tentang perang Hunain. Okey, seterusnya. Hadis Rasulullah mengatakan, Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis. Okey. Dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, sesiapa yang berkata manusia telah binasa, maka sebenarnya kata-katanya itu telah membinasakan dirinya. Maksudnya apa? Contoh, kita ni mungkin orang berilmu, kita ni mungkin orang yang solat, kita mungkin orang yang berzikir, kita mungkin orang yang beriman kepada Allah SWT. So bila kita nampak orang yang tak beriman, kita nampak apa jadi, kan? Hati-hati, sebab itu menandakan kamu ujub terhadap diri kamu sendiri. Apalah orang ni joget-joget dekat TikTok. Hati-hati. Bila kamu kata gitu dengan merasakan kamu lagi baik daripada dia, itu maksudnya kamu ujub. Kalau kamu cakap in a way sebab kamu kesian dengan mereka, kamu mengharapkan mereka mendapat hidayah, itu okey lagi, tapi tak bermaksud perkara tadi tu betul. Jangan sekali, silakan, dah nak habis tapi tak apa, boleh silakan. Orang baru kawan lama, Masya Allah. Sila ajak kawan yang lain. Bagus sebenarnya. Ajak kepada kebaikan, insya-Allah pahala berpanjangan. Ajak kepada kebaikan, pahala berpanjangan. Slogan tu. Ajak kepada kebaikan, pahala berpanjangan. Jadi balik kepada ni, jangan pernah kita rasa yang dunia ni dah nak kiamat sebenarnya. Contoh boleh cakap kalau untuk kita sedarkan diri kita, untuk kita rasa kita ni dah kurang amal kita, so kita kena pertekadkan. Tapi bukan sebab kita melihat orang lain tak takut mati ke contohnya. Jangan cakap itu, sebab itu maksud kita ni rasa kita ni baik sangat, kita ni ujub. So jangan cakap kita ni telah manusia ni semua dah tak boleh lah, dah gone case orang kata. You are gone case. Maksudnya tak boleh harap lagi lah, kan? Macam mana ni nak berubah, kan? Asyik-asyik buat maksiat. Jangan pernah kata orang macam gitu. Sebab apa? Sebab taatnya kita, ingat taatnya kita kepada Allah sekarang ni sebab Allah kasih izin sebenarnya. Kita boleh je sebenarnya buat maksiat. Boleh je sebenarnya. At any time Allah kasih kita buat maksiat. Tapi Allah tak izinkan. Allah izinkan kita taat kepada dia. Sebab itu pun kita kena syukur kepada Allah. Orang lain kita nampak dia buat jahat, sebab apa? Sebab dia pilih jalan macam itu, dan Allah izinkan dia pilih jalan macam itu. Tapi jangan kita pernah rasa kita baik. Sebab kalau dia minta maaf, kalau dia minta ampun, kosong dia sebenarnya. Kita ni yang rasa kita baik, kita punya amal kosong. Mana yang kita kena takut? Dia minta maaf, dia punya dosa kosong tau. Kita ujub, kita punya amalan kosong.
back to zero. Dah susah. So jangan kita rasa kita ni ojok. Jangan kita rasa kita ni baik daripada orang lain. Penjelasan daripada Imam Malik. Jika dia mengatakan kerana melihat keadaan ilmu agama orang semakin kurang, maka aku rasakan. Maksudnya, maka Imam Malik merasakan perkara itu tak mengapa. Kenapa lah manusia macam ini Dia merasakan sebab ilmu agama makin kurang. Itu tak apa. Jangan sampai merasakan orang tu yang jahat. Itu tak boleh. Tetapi jika dia mengatakan kerana merasa ujub dengan dirinya dan merendahkan orang lain, maka itu perkara yang dibenci dan dilarang. Contohnya macam mak-mak dengan anak-anak. Solatlah, jangan tak solat. Kau ni nak kenapa ni kan? Itu untuk kasih dia rasa supaya dia solat, tak mengapa. Jangan sampai rasa yang sebagai mak kita ni hebat, kita nak anak kita ikut kata kita. Itu tak boleh. Itu kategori ujub. Kalau kita cakap macam itu untuk nasihatkan anak kita, itu okey. Tapi jangan sampai terselit sebab syaitan suka selit. Syaitan suka menyelit. Kan? Dia suka selit. Kita kata gitu, nanti kita kata, kau kan mak, kau hari-hari solat. Kau cakap dengan dia macam itu. Itu tak boleh. Itu yang ujub tu. Jangan sebab kita rasa kita tegur orang sebab kita bagus. Jangan pernah kata gitu. Itulah permulaan binasanya seseorang. Bila kita dah tegur orang, contohnya saya tegur you all, saya rasa saya bagus daripada you all, habislah saya. Apa saya tegur ni tak bermanfaat. Maksudnya zero. Walaupun hebat saya punya kata-kata. Walaupun bagus. Walaupun you all feel inside your heart that what I said is true and you become closer to Allah. Tapi sebab saya punya niat ni saya rasa saya bagus, saya zero sebenarnya. Wa na'udzubillahi min zalilah. Saya harap saya tak macam itu. Kita nasihat ni saling menasihati supaya kita saling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah rasa kita ni hebat. Itu yang saya kata sahabat bernama Zaid bin Aslam mengatakan, jangan pernah kita merasakan kita suci. Jangan pernah kita rasa kita dah berbakti. Jangan pernah kita rasa kita dah buat banyak amalan. Jangan pernah rasa. Sebab apa? Sebab seperti kata-kata Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan, katanya sekiranya kita memandang diri kita, we see ourselves, kita memandang diri kita dengan pandangan redha, maka Allah Subhanahu wa taala akan pandang diri kita dengan pandangan murka. We see ourselves that we are good. We are a good person. Tak pernah buat salah. Ataupun kalau buat salah pun tak pernah buat salah besar daripada orang lain. Contohnya, kita merasakan kita redha dengan diri kita. Maka Allah akan memandang kita dengan pandangan murka. Sekiranya kita memandang diri kita dengan pandangan yang murka, we know that we are not perfect. Kita tahu kita banyak salah. Tapi kita nak usaha jadi orang baik. Nak usaha jadi orang yang beriman. Usaha untuk tidak bermaksiat. Maka Allah akan pandang kita dengan pandangan redha. So kita nak redha Allah kan? Semua nak redha Allah kan? Jadi kita jangan pandang diri kita dengan pandangan redha. Jangan pernah rasa kita baik. Tapi rasakanlah kita nak jadi baik kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita dah start rasa kita baik, we will not strive to be good because we feel dah enough. Kita rasa dah baik dah. So buat apa nak jadi baik kan? Tapi rasakanlah kita ni tak sempurna. Kita ni tak baik sebenarnya. So kita nak jadi baik. InsyaAllah. Semoga Allah bantu. Dah pukul 3 dah. Saya rasa I skip first. Yes, I go here first. Nanti next week kita akan sambung. Jadi muhasabah diri kita lah. Let's us reflect ourselves. Reflect diri kita. Betul-betul dengan seyakin-yakinnya kat rumah nanti bila solat,
Fikir betul-betul. Setiap kali kita solat, every time kita zikir, every time kita, tak kisahlah kita buat apa-apa amalan pun, adakah kita buat amalan kita tu kerana betul-betul nak redha Allah, atau kita nak dipandang mulia je, atau kita nak dipandang oleh orang sebagai orang yang baik. Pernah seorang sahabat solat dekat masjid, dan para sahabat lain semua puji dia, dan para sahabat lain puji depan Rasulullah. Ya Rasulullah, dia ni ahli syurga katnya. Tapi Rasulullah kata apa? Tak, dia ahli neraka. Bahkan dia ahli neraka walaupun dia tengah solat time tu. Kenapa? Sebab apa? Sebab dia buat tu nak pujian dari orang. Dia buat solat tu, dia pakai pakaian yang cantik tu, dia bercakap tu nak pujian dari orang, bukan sebab nak redha Allah. Nanti di yaumil kiamah, Allah akan cakap, kau pergilah dekat orang yang kau minta pujian tu, sebab aku tak akan kasih kau pujian tu. That's why sekarang ni kita fikir betul-betul. Bila kita mengaji, bila kita baca Quran, bila kita ajak kepada kebaikan, kita solat, kita zikir, kita tak kisahlah kita buat apa-apa pun, sedekah, berpuasa, adakah betul kita buat setiap satu amalan tu kerana Allah? Sebab Allah tahu, saya tak tahu, tapi Allah tahu. Yang lain tak tahu, tapi Allah tak tahu. Kita buat solat ni kenapa? Sebab tu bila kita solat, kita baca innas solati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi, kerana Allah. Solat kita, hidup kita, mati kita kerana Allah Ta'ala. Cakap dalam solat, tapi bila solat tu sebab orang, kan kelakar, contradicting. So jangan macam itu. So jangan sekali kita merasa kita ni hebat, kerana perasaan itu adalah perasaan yang ditanam oleh syaitan sebenarnya, untuk buat kita rasa kita hebat. So bila orang puji, contoh, so adakah kita rasa kita tak berjadi baik, ataupun tak berjadi rasa kita ni baik? Boleh, tapi jangan sampai kita rasa orang lain rendah. Saya ni alhamdulillah baik, contohnya. Saya baik pun sebab Allah kasih baik. Semoga Allah teruskan, semoga Allah berikan aku, izinkan aku untuk jadi orang yang baik. Itu boleh. Kita meletakkan pujian tu pada Allah. Ataupun orang puji, contoh, cantiknya awak hari ni, kan? Cantiknya awak hari ni. Hari-hari orang puji, cantik. Kita sebagai manusia lah, takkanlah tak terusik. Takkanlah hati kita ni tak pernah rasa, alah saya ni buruk lah. Takkanlah. Hari-hari orang kata awak cantik. Takkan kita rasa kita buruk. Mesti kita rasa kita cantik, kan? Sebab orang puji kita, kan? Itu nak kasih lawan tu hati kita macam mana tu, kan? Bagusnya awak ni hari-hari baca Quran, contoh, kan? Hari-hari baca Quran, contohlah. Macam mana tahu baca Quran kan ke tidak? Kan? Tidur baca Quran ke? Tak, kan? So kita, kalau orang puji kita, we try to twist ourselves. Maksudnya kita terus fikir, ya Allah, aku ni banyak dosa sebenarnya. Pujian ni, orang puji kita ni, engkau je sebenarnya yang tahu apa yang kita punya dosa. Sebab tu Syekh Ramadan Al-Buti pernah cakap dalam satu interview, kenapa dia kalau orang salam dia tak nak orang cium tangan dia. Sebab apa? Sebab dia kata gini, ni benda yang saya rasa macam saya pun sentuh hatilah. Sebagai seorang ulama, sebagai seorang alim, dia kata aku tak layak untuk dicium tangan aku. Sebab Allah tahu aku punya dosa macam mana. So kalau orang tahu aku punya dosa macam mana, orang nak cium ke tangan aku? Tu dia punya fikiran dia. So that's why dia elakkan diri daripada orang cium tangan dia. So adakah yang kita cium tangan orang tu, adakah dia tu ujub? Tidak. Kadang sebab dia berikan tangan tu sebab tanda hormat, kan? Nak meraihkan. Tapi ada orang, dia tak nak tangan-tangan dia cium. Sebab apa? Dia tahu, dia sedar yang diri dia tak layak untuk dicium.
Sebab kalau orang tahu dosa kita, orang nak ke dengan kita? Tak tahu kan? Kita tahulah kita punya dosa macam mana. Allah lagi tahu. So, kesimpulannya, jangan pernah rasa kita ini hebat. Jangan pernah rasa kita hebat. Kita masih nak belajar lagi. We will continue to be better. Just believe in yourself. Walaupun kita banyak dosa, tapi ingat, Allah masih lagi menerima taubat kita. So, taubatlah sebelum meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia lah. Betul lah. Betul. So, jangan pernah rasa kita ni hebat. Kita ni baik sebab Allah nampakkan semua kawan-kawan kita yang kita ni baik. Kita baik di mata orang sebab Allah nampakkan mata-mata orang tu yang kita baik. Sebenarnya kita mungkin tak baik. Malaikat kiri kanan mungkin ketahuan kita. Baik dia ni. Contohnya lah. Mereka yang tahu kan kita buat dosa ke tidak kan? So kita rasakan kita ni, jangan rasa kita ni dah baik. Cakap kita nak jadi baik. Semua dah baik ke nak jadi baik? Nak jadi baik, insya-Allah. Semoga Allah kabulkanlah permintaan semua dan kita semua masuk dalam syurga dan semua dijadi ahli syurga, insya-Allah. Okey. Boleh saya selesai? Sudah? Ada soalan? Semua dah expert dah InsyaAllah. Okey. Rabu apa? Di bulan Safar saya. Kenapa? Amalan apa bulan Safar Okay, saya ada buku dia. Nanti saya akan bilang Tapi saya tengok hari Jumaat yang last Safar, bukan hari Rabu. Apa tu? Apa nama dia? Apa nama dia? Oh, okay. Saya pernah dengar benda ni. Yang saya dengar, yang saya belajar hari Selasa. Selasa kan? Banyak balak diturunkan, banyak balak diangkat, semua kan? Itu okey, ada berpendapat yang saya baca, ada berpendapat tak ada such thing. Tapi kita sebagai seorang Islam, kita tahu ada bala. Kita tahu ada musibah. Cuma Allah tidak menetapkan harinya. Tak ada. Kalau gitu, hari Rabu, hari Selasa turun bala means kita tak nak buat apa-apa lah. Maksudnya, siapa yang maaf kata yang lahir pada hari Selasa, dia bala ke? Kesian lah. Kesian dia kan. Yang kau tahu tu hari Selasa ke lahir? Kesian. Tengok, awak kasih dia ni pula. So maksudnya gini. Kemungkinan mungkin para ulama mengatakan kenapa hari Selasa, sebab banyaknya benda yang turun berlakunya pada hari Selasa. Bukan sebab hari Selasa tu abang kata hari balak yang aku nak turunkan. Tidak. Kemungkinan because of the past history, banyak bala yang turun pada hari Selasa. So apa kita boleh buat? Continue kita berzikir. Continue zikir kita. Tak ada amalan tertentu. There is no specific amalan. Apa yang kita boleh buat ialah istighfar kepada Allah SWT. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Boleh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikir je. There is no specific. Tak ada amalan tertentu pada Rabu ataupun malam apa nama dia tu? Rabu Wekasan. Rabu Wekasan. Nanti saya Google baru benda-benda yang baru ni, masya-Allah. Tapi memang setiap bulan tu memang ada dia punya amalan dia. Ada amalan dia sebenarnya. Nanti saya kalau ada buku dia, saya share dengan Ibu Boni share dengan yang lain. Boleh? Apa zikir tertentu lah kalau ada. Tapi saya baca tak ada sebenarnya. Cuma mungkin ada doa-doa je.
Itu pun doa daripada ulama, bukan doa daripada Rasul. So ni semua ni fadhil amal. Semua ni apa yang saya kasih adalah benda-benda yang ulama buat, bukan Rasulullah buat, bukan Allah tetapkan dalam fikih ke hadis ke tidak. Memang berdasarkan apa yang ulama rasa mampu untuk kita buat supaya tambah kita punya keimanan kita. Itu je. Ya. Tapi yang perlu kita look forward ialah Rabiul Awal sebenarnya. Semua bulan yang baik. Tak ada bulan yang jahat pun, atau bulan yang orang kata sway. Tak ada pun sebenarnya. Tak ada. Tak ada There's no such thing. Jangan believe in that. Jangan believe ada hari yang sway, ada hari yang bad luck. Semua tak. Itu semua ajaran-ajaran yang nak bilang, oh Allah ni zalim ke? Takkanlah Allah zalim, kan? Macam itu. Ya? InsyaAllah. Okey. I tutup majlis boleh? Boleh? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.